Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tidak ada kes baharu jangkitan COVID-19 dicatatkan hari ini, menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan kekal 141 orang. Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Hisham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, menyatakan perkara tersebut semasa sidang media perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 petang tadi. Menyertai sidang media tersebut, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua. Kesihatan ingin memaklumkan kepada orang ramai bahawa pada hari Sabtu 28 Syawal 1441 Hijrah bersamaan dengan 20 Jun 2020 Masihi, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala juga tidak ada kes baru jangkitan COVID-19 telah disahkan di negara ini. Ini bermakna jumlah keseluruhan kes COVID-19 di negara ini kekal seramai 141 orang. Sementara itu, pada masa ini semua kontak kes yang telah menjalani kuarantin menurut Akta Penyakit Berjangkit Penggal 204 telah pun menamatkan tempoh kuarantin, di mana jumlah keseluruhannya ialah seramai 2,823 orang. Walau bagaimanapun, terdapat 263 orang yang sedang menjalani pengasingan diri mandatori di pusat-pusat pemantauan yang disediakan oleh kerajaan, iaitu mereka yang baru tiba ke negara ini setelah melakukan perjalanan dari luar negara. Setakat ini, seramai 2,515 orang telah menamatkan pengasingan diri mandatori di kemudahan-kemudahan berkenaan. Manakala dalam tempoh 24 jam yang lalu, sebanyak 56 sampel telah diuji bagi virus SARS-CoV-2 yang membawa jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 26,251 ujian. Berikutan makluman mengenai Bru Health App, alhamdulillah setakat ini seramai 393,033 ahli telah mendaftar ke dalam aplikasi tersebut. Bagi syarikat dan premis pula, sejumlah 10,017 telah pun mendaftar. Manakala berkenaan aplikasi premis scan, sejumlah 5,459. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekermajaya Haji Muhammad Yusof sementara itu memberikan gambaran mengenai jangkitan COVID-19 di seluruh dunia yang sehingga kini melebihi 8.4 juta kes dengan 460,000 kematian. Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menjelaskan tren harian jangkitan baharu juga masih lagi tinggi dengan 150,000 kes dan lebih 5,000 kes kematian. Walaupun jangkitan COVID-19 sudah berlaku 3 bulan, namun belum ada petanda keadaan akan reda. Walau bagaimanapun, di negara-negara yang sudah menghadapinya dari awal, belum juga nampak penurunan yang substantif. Jadinya kita ni masih lagi mendapati beberapa hotspots di dunia ini, dan oleh demikian barangkali seperti mana yang disarankan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, kita perlu sentiasa berwaspada. Walau bagaimanapun, beberapa negara telah memulakan yang awal-awal kena jangkitan dari dulu sudah memula melonggarkan sekatan-sekatan berikutan COVID-19, memandangkan jumlah nombor kes-kes tersebut sudah mengurang. Ini bertujuan untuk antara lainnya memperhidupkan balik ataupun restart diorang punya ekonomi yang mana diperlukan. So dengan perjalanan-perjalanan yang khusus dan mustahak saja difokus pada masa ini. Dan oleh yang demikian, macam kata ni di Brunei pun sudah masuk fase kedua dan sebagainya, dan melonggarkan, mengurangkan sekatan-sekatan dalaman. Ada yang negara-negara sudah mula bukan saja sekatan dalaman tetapi membuka untuk perjalanan diadakan bersama negara-negara yang difikirkan sesuai. Berhubung kenyataan daripada pihak kerajaan Malaysia menawarkan bagi beberapa negara, khususnya negara Brunei Darussalam dan Singapura, untuk membuka perjalanan rakyat Malaysia, rakyat Brunei atau Singapura ke Malaysia dan dibuat secara timbal balas, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menjelaskan.
Saya pun ingin mengambil kesempatan untuk maklumkan bukan saja Malaysia lah yang kemarin membuat kenyataan tersebut, tetapi negara Brunei Darussalam telah juga menerima 2 tawaran yang awal daripada Singapura dan 1 daripada China, People's Republic of China, yang mana menawarkan perjalanan secara limited dan restricted bagi rakyat mereka, khususnya pegawai kerajaan yang berkepentingan, bisnes, peniaga-peniaga yang berkepentingan secara restricted ataupun limited numbers. Dan perkara ini since Singapura dan Republik Rakyat China pun telah memberi secara rasmi kepada Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri, Kerajaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia menerusi agensi-agensi kerajaannya, terutama Kementerian Kesihatan, Kementerian Luar dan juga Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri dan Jabatan Perdana Menteri meneliti tawaran-tawaran tersebut. Dan ini akan diteliti dari segi kesesuaiannya, kesediaan petani juga dan kesediaan negara-negara tersebut. Jadinya dengan adanya tawaran itu dapat Ketani melihat whether Ketani pun bersedia juga menerima dorang punya syarat-syarat itu. So perkara ini perlulah dilihat daripada syarat-syarat yang dorang kenakan dan syarat-syarat yang boleh Ketani barangkali counter. So bagi kenyataan yang dikeluarkan oleh pihak Malaysia kemarin, bagi saya masih lagi lah kita menunggu daripada pihak Malaysia untuk memberikan tawaran atau pencadangan secara rasmi, dan kemudian bila ada tawaran tersebut dapatlah kita meneliti dengan mendalam dengan agensi-agensi yang berkenaan. Dalam sesi soal jawab berhubung dengan perjalanan pengembaraan yang ditawarkan negara-negara sahabat, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri kedua menjelaskan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri mula mengadakan perbincangan dalaman mengenai perkara itu. Apa yang penting menurut Yang Berhormat ialah mengembalikan semula keyakinan pengembaraan serantau dan antarabangsa. Like I said, when they submitted to the Brunei government, respectively, the People's Republic of China on the 29th of May and Singapore on the 3rd of June, we have begun our internal discussion looking at the criteria, syarat-syarat that they propose, and then to consider whether we can go along with those proposals or whether we can make counter proposals. So once this negotiation or discussion basically it's not a negotiation but more of a discussion, so that we can align our understanding in terms of process and procedure, so we are confident to each other. I think that's the most important part, is to slowly gain back the confidence that was lost in terms of international travel, regional travel. So in terms of time frame, I wouldn't put a time frame to it yet. I think it's more of once we are comfortable, both countries are comfortable with the offer and counter proposals given. Sembahyang sunat gerhana matahari akan diadakan esok di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Ikuti perincian beritanya bersama dengan bahan berita lainnya selepas ini. Thailand menghargai usaha negara Brunei Darussalam menghantar pulang warga negaranya yang terkandas di negara ini akibat penularan COVID-19. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Thailand ke negara ini menzahirkan penghargaan itu semasa berada di lapangan terbang antarabangsa Brunei menghantar pulang 44 warga negaranya. Puanan terutama Wan Tani Wiput Wong Sakul turut menyumbangkan beg keperluan pengembaraan termasuk sungkup muka dan cecair pencuci tangan serta bungkusan makanan tengah hari bagi para penumpang. Mereka yang pulang termasuk para pelajar dan pekerja dengan menggunakan pesawat khas BI-513 menuju Bangkok, Thailand.
On this occasion, I would like to extend our sincere and deep appreciation to the government of Brunei, especially to the Prime Minister Office, the Ministry of Home Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Immigration Department, and Department of Civil Aviation, who are kindly assist this mission to Thailand. We've been waiting for this. Nationals has been waiting, but because of the COVID-19, and I think the government of Brunei is very kind, you know. Negara akan mengalami fenomena gerhana matahari separa esok 21 Jun 2020 mulai pukul 3.10 petang hingga 5.23 petang. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Jabatan Ukur Kementerian Pembangunan. Semasa sabitnya fenomena gerhana itu juga, umat Islam disunatkan untuk menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari. Sehubungan itu, Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid akan mengadakan sembahyang sunat gerhana matahari selepas menunaikan sembahyang fardu asar berjemaah di seluruh masjid, surau dan balai ibadat dengan tumpuan di Jami' Asri Hasanah Bolkiah, Kampung Kiarong. Oleh itu, orang ramai dialu-alukan hadir bagi sama-sama menunaikan sembahyang sunat gerhana matahari dengan mengikut garis panduan dan tata cara yang ditetapkan ketika berada di masjid, surau dan balai ibadat serta mematuhi nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan. 17 lelaki tempatan dan penduduk tetap berjaya ditahan oleh pasukan polis Diraja Brunei melalui daerah polis Tutong dalam serbuan kegiatan Sabong Ayam. Serbuan adalah hasil daripada maklumat dan risikan yang dijalankan di Kampung Guayan Mukim Ukong, Tutong. Semasa serbuan, pihak polis turut merampas wang tunai yang dipercayai digunakan sebagai wang taruhan. Pemangku Timbalan Penguasa Polis Pengiran Abdul Aziz bin Pengiran Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Pemerintah Daerah Polis Tutong, seterusnya menjelaskan. Kesemua suspek telah dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan bagi menghadapi dua pertuduhan, iaitu Seksyen 4(A) Akta Rumah Perjudian Terbuka Panggal 28, iaitu menjadi pemilik atau penghuni atau menggunakan secara sementara atau sebaliknya menguruskan atau menggunakan sebuah tempat sebagai sebuah rumah perjudian terbuka. Dan di bawah Seksyen 6(1) penggal yang sama, iaitu siapa jua yang bermain dalam sebuah rumah perjudian terbuka adalah bersalah, hukuman denda RM2,500 dan penjara selama 6 bulan. Kesemua suspek tidak mengaku bersalah dan sebutan kes selanjutnya akan diadakan pada 4 hari bulan Julai 2020. Mahkamah telah melepaskan kesemua suspek dengan ikat jamin mahkamah sebanyak RM2,000 atau seorang penjamin. 11 buah keluarga terpilih terdiri daripada pelajar Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan Kupu SB dan golongan anak yatim serta keluarga yang berpendapatan rendah menerima sumbangan berupa barang keperluan asasi menerusi program Mahabbah Syawal. Program dikendalikan bersama oleh Pusat Ilmu Teras Kupu SB dan Tabung Amanah Islam Brunei Time. Sumbangan disampaikan oleh Awang Haji Manan bin Haji Osman, Tenaga Akademik Pusat Ilmu Teras Kupu SB dan Dayangku Zainab binti Pengiran Haji Tuah, Timbalan Dekan Bahagian Hal Ehwal Pelajar Kupu SB yang juga mewakili pihak Taib. Bantuan diserahkan kepada keluarga yang terpilih di sekitar daerah Brunei dan Muara dan daerah Tutong. Dr. Nazirul Mubin bin Ahad, penolong pensyarah Pusat Ilmu Teras Kupu SB semasa ditemu bual RTB menjelaskan Mahabbah Syawal merupakan program yang berkonsepkan pemberian sumbangan kepada mereka yang memerlukan dan layak menerima bantuan. Ada beberapa objektif yang cuba untuk dilaksanakan sebenarnya. Yang pertama ialah berkongsi kegembiraan menyambut sambutan Syawal pada kali ini, mungkin walaupun sedikit berbeza daripada kebiasaannya. Dan yang kedua ialah sama-sama melibatkan
seluruh kaki tangan pusat ilmu teras daripada College University untuk sama-sama terlibat di dalam perkara yang berkebajikan. Dan yang ketiga ialah sebagai salah satu daripada tanggungjawab kita ni sebagai khairat ataupun khidmat masyarakat kita ni kepada umat Islam dan keseluruhan negara Brunei Darussalam. Projek berbagi rezeki KKBT McDonald's Brunei One Meal One Love diteruskan lagi hari ini yang menyasarkan pekerja buruh. Pengagihan diadakan di beberapa tempat sekitar daerah Brunei dan Muara yang dilaksanakan oleh ahli-ahli Kelab Komuniti Belia Transformasi KKBT Pusat Belia Bandar Seri Begawan. Ini adalah fasa keempat, iaitu fasa terakhir bagi projek berbagi rezeki One Meal One Love yang diungkayahkan oleh Kelab Komuniti Belia Transformasi bersama dengan McDonald Brunei. Bagi fasa keempat ini, alhamdulillah target grup kami adalah akan diagihkan kepada pembersih-pembersih untuk Bandar Seri Begawan khususnya. So kami akan bermula daripada Jalan Batu Satu dan seluruh kawasan Bandar Seri Begawan insya-Allah. Pada pagi ini sasaran dalam lebih kurang 132 pack akan diagihkan. Secara keseluruhan projek ini berjaya mengumpulkan 1062 set meal iaitu makanan dan minuman untuk diagihkan kepada mereka yang memerlukan sepanjang bulan Ramadan dan Syawal yang telah bermula pada 13 Mei lalu. Dengan adanya inisiatif gabungan kerjasama dan sokongan dari pihak peniaga dan para belia, ianya dapat memberikan impak yang lebih positif. Menikmati juadah makanan dan pelbagai jenis kuih muih tradisi sambil menikmati suasana kampung merupakan pakej yang ditawarkan oleh Lamin Warisan dalam aktiviti Glam Kampung Gurindam Jiwa yang diadakan selama 3 hari sehingga esok. Aktiviti Glam Kampung Gurindam Jiwa buat kali kedua ini dianjurkan oleh Lamin Warisan dengan kerjasama Ecoponis Garden yang menawarkan tempahan secara atas talian yang mensajikan beberapa hidangan makanan dan kuih muih tradisi termasuk sarapan pagi, makan tengah hari dan makan malam. Bagi menjaga keselamatan pengunjung yang datang, garis panduan yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan termasuk pemeriksaan suhu badan, mengimbas kod QR dan menggunakan sanitasi tangan ditekankan bagi para pengunjung. Aktiviti ini bertujuan bagi memperbagaikan pakej pelancongan tempatan yang sedia ada selain dapat mempromosikan serta melestarikan warisan budaya yang diwarisi kepada generasi penerus. Pengerusi Lamin Warisan menjelaskan tema Gurindam Jiwa dipilih bagi memberi peluang kepada pengunjung merasai dan mengimbas kembali ristaan nostalgia 60-an di samping berpeluang melihat galeri Lamin Warisan yang masih mengekalkan sejarah dan koleksi barangan di zaman 60-an. Aktiviti ini, apa yang kami tawarkan ialah sajian hidangan makanan tradisi. Dan pada masa yang sama juga, orang ramai yang berminat boleh datang merasa suasana kampung dan juga makanan yang kami hidangkan. Jadi dalam pakej ini, kami menghidangkan makanan sarapan pagi, makanan tengah hari dan juga makanan malam. Antara sajian yang kami hidangkan ialah seperti nasi lemak pandan, beberapa kuih muih dan lain-lain. Jadi untuk orang ramai yang berminat boleh menempah awal melalui sosial media kami iaitu Instagram Lamin Warisan. Tema Glam Kampung Gurindam Jiwa ini ialah mengekalkan suasana kampung dan juga makanan tradisi. Jadi objektif aktiviti ini ialah untuk menutup jurang antara dua generasi iaitu para belia dan juga para warga emas untuk bekerjasama dalam melestarikan budaya dan warisan kita supaya tidak pupus. Gara-gara membuang sampah di tempat awam, 2 buah syarikat dan 6 orang individu dikenakan kompaun. Kedua-dua buah syarikat masing-masing dikenakan denda RM500 dan RM100 bagi setiap individu kerana didapati melakukan kesalahan di bawah Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil Penggal 30/12/1/A dan D.
iaitu meletak atau melonggok atau meninggalkan sampah perniagaan dan bahan binaan serta membuang pontong rongkok di kawasan Gadong, Kiolap dan Panca Delima. Kesalahan itu didapati semasa operasi bersih yang dijalankan oleh bahagian penguatkuasaan undang-undang Jabatan Bandaran Bandar Seri Begawan.